Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput kumpulan seterusnya iaitu kumpulan EZ untuk pembentangan yang bertajuk Pembangunan Computerized Patrolling System (COMPAS) bagi kegunaan Polis Bantuan UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Perdana. Untuk makluman, kumpulan ini mentor kepada kumpulan ini adalah Puan Zira Izratul Mohaini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta Konferensi ICT UiTM 2022. Bagi kami daripada kumpulan EZ ingin membentangkan hasil keputusan berkaitan dengan tugas yang kami dapat, itu tema inovasi IR 4.0 iaitu Computerized Patrolling System COMPAS. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan barisan kumpulan kami, iaitu terdiri pada kumpulan kami adalah kumpulan EZ, itu untuk program coaching and mentoring, di mana saya ingin memperkenalkan barisan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada mentor kami, itu Puan Zira Izratul Mohaini Muhammad, Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan di bahagian pengurusan projek ICT Jabatan Infrastruktur UiTM Shah Alam. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, itu selaku Ketua Kumpulan Encik Muhammad Syazwan bin Muhammad Aris. Saya daripada bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Sarawak. Dan kemudiannya setiausaha kami itu Puan Nura Muhammad Talha, itu daripada bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Selangor. Kemudian ahli seterusnya ialah Puan Najmiah Ali, itu pegawai teknologi maklumat kanan di bahagian sistem maklumat Jabatan Infrastruktur UiTM Shah Alam. Dan seterusnya itu Encik Muhammad Yuzi Ali daripada pejabat Naib Syah Selah UiTM Shah Alam. Dan seterusnya ialah Puan Nik Darwina Ibrahim daripada bahagian dasar dan strategik ICT Jabatan Infrastruktur UiTM Shah Alam. Seterusnya ialah Encik Zahrul Azam Ahmad, pegawai teknologi maklumat kanan daripada bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Kelantan. Dan seterusnya ialah Puan Hazami Hussein, itu pegawai teknologi maklumat kanan daripada bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Melaka. Oleh itu saya ingin menyerahkan pembentangan sebenarnya lah daripada Encik Muhammad Yuzi berkaitan dengan projek yang kami lakukan, iaitu Computerized Patrolling System, itu COMPAS. Okey, berkaitan abstrak bagi projek ini, Computerized Patrolling System ataupun COMPAS adalah sistem aplikasi yang kumpulan kami bangunkan untuk memudahkan proses dan pelaporan rondaan dalam kampus bagi kegunaan unit polis bantuan UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. So bersama kita hari ini kita ada bawa kita punya user, iaitu Tuan Tamizi Abdul Rahman dari Kampus Puncak Perdana. So bagi sistem COMPAS ini kita telah bangunkan 4 modul, iaitu modul dashboard, pemantauan rondaan, pelaporan dan juga tetapan parameter rondaan. So COMPAS berupaya mendapatkan secara langsung lokasi sebenar, iaitu live location, menggunakan GPS daripada telefon bimbit serta tarikh dan masa melalui imbasan kod QR di lokasi semasa rondaan dijalankan. Proses ini bertujuan meningkatkan tahap keselamatan kampus selain ianya mudah digunakan dan pemantauan dapat dilakukan sepanjang masa berbanding proses rondaan manual yang dijalankan pada masa ini. Okay, sedikit pengenalan berkaitan COMPAS. COMPAS merupakan projek yang dibangunkan bagi memenuhi keperluan program coaching and mentoring di bawah skim teknologi maklumat bagi kategori inovasi. So untuk makluman, projek ini bukanlah satu tugasan hakiki, sebaliknya ialah projek kerjasama di antara pegawai dari kesemua kampus Cawangan dan dikumpulkan di bawah satu tim, iaitu tim kumpulan EZ. Kita panggil nama kami ialah kumpulan EZ. So sistem ini dibangunkan bagi kegunaan unit polis bantuan, spesifik untuk pilot test kita pilih unit polis bantuan di kampus Puncak Perdana UiTM Cawangan Selangor. So ia merupakan sistem yang pertama seumpamanya di UiTM. So peralihan gerak kerja daripada proses manual kepada digital akan dapat membantu proses kerja dilaksanakan dengan lebih efisien dan meningkatkan integriti anggota polis bantuan UiTM. Dari segi pemilihan metodologi, disebabkan projek ini dibuat secara kerjasama di antara kampus dan tempoh masa yang agak terhad, kami memilih agile metodologi sepanjang proses pembangunan sistem. So bermula dengan proses brainstorm untuk mendapatkan keperluan dan analisa keperluan pengguna dengan pihak polis bantuan kampus Puncak Perdana. Seterusnya di peringkat reka bentuk juga kita buat secara prototyping dan juga repeat design.
Untuk proses development, kita juga menggunakan proses iteration, demo dan feedback secara berterusan dengan bantuan daripada tim Tuan Tamizi di kampus Puncak Perdana dan ditambah baik bagi setiap iteration. So bagi quality assurance kita ada mengadakan testing dan UAT. Dan akhir sekali kita akan deploy dan juga kita terus support tim Tuan Tamizi dari segi teknikal untuk sepanjang penggunaan sistem Kompas. Okay, ini kita punya carta activity project bermula daripada April 2021. Kita kick off dengan perkongsian daripada Tuan Tamizi bin Abdul Rahman, Ketua Polis Bantuan Unit UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam berkaitan proses sedia ada yang dilakukan di Kampus Puncak Perdana. Dan seterusnya kita mulakan dengan sesi brainstorming di antara ahli kumpulan IZI pada bulan Mei 2021. Seterusnya pada bulan Julai kita semak semula skop supaya ia bersesuaian dengan tempoh masa yang diberikan kepada ahli kumpulan coaching and mentoring untuk menjayakan projek yang diberikan. Dan pada 30 Julai kita memohon kelulusan kepada Jawatankuasa Pembangunan Sistem Aplikasi Universiti JKSAU untuk memulakan projek. Aktiviti seterusnya kita juga mengadakan sesi perkongsian best practice dengan UTM, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, yang dikongsi oleh Bahagian Keselamatan UTM Skudai. Dan seterusnya kita ada beberapa siri mesyuarat sepanjang Disember 2021, April 2022 dan Jun 2022. Dan pada bulan Ogos iaitu 2 hingga 3 Ogos kita ada menyediakan membuat persediaan UAT dan UAT sistem Kompas bersama-sama semua anggota unit polis bantuan kampus Puncak Perdana Cawangan Selangor. Dan pada 24 Ogos kita juga mengadakan mesyuarat penyerahan sistem Kompas kepada Universiti Cawangan Selangor, UiTM Cawangan Selangor. Okay, pada bulan September 2022 kita meneruskan lagi perbincangan untuk proses penyerahan sistem kepada Cawangan Selangor. Dan seterusnya kita menyediakan dokumen-dokumen untuk serahan dan sehinggalah hari ini kita akan membentangkan hasil projek kumpulan IZI iaitu sistem Kompas di Konferensi ICT 2022. Okay, ini mesyuarat penanda aras yang kita lakukan bersama tim Universiti Teknologi Malaysia Cawangan Skudai pada 9 September 2021 melalui Google Meet yang dikongsikan oleh Encik Muhammad Faizal bin Abdul Latif iaitu Ketua Bahagian Keselamatan UTM Skudai Johor. Okay, bagi penyataan masalah, kita telah mengenal pasti 4 masalah utama dari proses rondaan sedia ada. Yang pertamanya ialah kaedah pelaporan yang dilakukan secara manual dan sukar diakses oleh semua ahli rondaan apabila diperlukan. Maksudnya siapa anggota mana yang buat rondaan, dia je yang tahu. So bila ada apa masalah tu lambat diselesaikan sehinggalah laporan tu sampai ke ibu pejabat, mungkin seminggu 2 minggu. So yang ini yang tim di polis bantuan cuba selesaikanlah supaya kalau ada apa-apa isu semasa rondaan dibuat, kita dapat immediate feedback dan kita boleh salurkan masalah tu kepada PTJ berkaitan untuk tindakan penyelesaian. Kemudian masalah yang kedua ialah laporan rondaan yang tidak lengkap. Yang ketiga, proses rondaan juga kurang efisien, terutamanya dari segi pembaziran masa dan juga penggunaan kertas yang banyaklah untuk penyediaan laporan dan juga laporan tindakan. Dan yang keempat, kos penyelenggaraan agak tinggi iaitu sama juga dari segi penggunaan kertas, buku log dan juga peti-peti rondaan. Ini contoh laporan harian manual yang perlu dilakukan semasa proses manual dijalankan. So laporan ini perlu dicetak dan dihantar kepada PTJ dan juga ke ibu pejabat untuk semakan harian. Okay, bagi penentuan skop untuk kita menjayakan pembangunan projek Kompas ni, kita telah memilih yang pertama kampus perintis iaitu unit polis bantuan UiTM Cawangan Selangor kampus Puncak Perdana. Kenapa kita perlu mulakan dengan kampus perintis? Kerana dalam keputusan kelulusan JKSAU, pihak jawatankuasa meminta kita jika ingin membangunkan suatu sistem mestilah memikirkan pelaksanaan jangka panjang untuk perluasan ke seluruh sistem di mana yang bersesuaianlah untuk perluasan. Okay, dari segi saiz infrastruktur, kita scalekan kita punya infrastruktur bersesuaian dengan bilangan anggota di unit polis bantuan yang akan menggunakan sistem ini secara harian. So bilangan rondaan yang dibuat di kampus UiTM Puncak Perdana ialah 3, ada 3
shift setiap hari. Dan setiap shift tu dia akan ronda beberapa kali dan ada beberapa checkpoint yang perlu dilalui. So kita akan minta Tuan Tamizi kongsikan sebentar lagi. Dan tempoh jangkaan untuk keseluruhan pembangunan sistem kita ambil selama 6 bulan. So sehingga hari inilah. Okay, so kita dah launch sistem tu pada bulan 10 hari tu kita dah mula gunakan secara live oleh unit polis bantuan. Okay, dari segi modul kita cuma fokuskan kepada 4 modul utama bagi fasa yang pertama ni, iaitu dashboard, pemantauan rondaan, pelaporan rondaan dan juga tetapan parameter. Dan ini akan ditambah baik lagi berdasarkan feedback yang kita dapat daripada tim polis bantuan. Okay, dari segi pemilihan teknologi, berikut adalah teknologi yang kami gunakan. So untuk projek Kompas kita ada dua output, iaitu sistem Kompas untuk web, iaitu untuk pentadbir dan juga pusat kawalan keselamatan. Dan yang kedua ialah progressive web app dalam bentuk mobile app untuk kegunaan pegawai yang membuat rondaan keselamatan. So untuk web base kita menggunakan Laravel framework, iaitu satu framework berasaskan PHP untuk kegunaan skrin pentadbir. Dan untuk mobile apps yang digunakan oleh pegawai rondaan kita menggunakan teknologi progressive web app ataupun short formnya PWA. Untuk pengkalan data kita menggunakan open source teknologi iaitu MySQL. Dan dari segi IoT-nya, kalau ada yang tengok tu mungkin tanya dekat mana IoT-nya kan. So kita tak adalah IoT yang terlampau canggih macam mesin apa. So cuma kita akan ambil yang dua yang paling simple berdasarkan skop yang kita dah tentukan tu, iaitu kita menggunakan QR code untuk tagging lokasi rondaan di keseluruhan kampus dan juga geolocation tracking, iaitu kita menggunakan lokasi daripada phone ni untuk penetapan lokasi semasa rondaan ni buat. Kenapa kita perlukan benda ni? Sebab salah satu masalah yang dikongsikan oleh Tuan Tamizi semasa perbincangan dan brainstorm tu ialah ada pegawai yang mengelak lah. Kan dia dah tahu dah dia kena ronda di Blok Jasmine, tapi dia sebenarnya dekat rumah. Tengok, so macam mana Tuan Tamizi buat sebelum ni, kita tak boleh nak track betul ke dia buat rondaan di lokasi yang sepatutnya. So penggunaan IoT iaitu geolocation tracking ni dapat menyelesaikan masalah itu sebab lokasi hanya akan diambil daripada telefon bimbit petugas rondaan. Catat alih sebelum dan selepas menggunakan sistem Kompas. So proses sebelum penggunaan Kompas agak panjang, iaitu pegawai akan memulakan rondaan dan daftar rondaan di dalam buku log ataupun di peti polis. Kemudian laporkan kejadian berdasarkan jenis kejadian. So dekat sini ada banyak borang yang digunakan, iaitu PB03, PB04 dan juga PB05. So kalau nak buat satu-satu ni, ini yang kita cakap tadi tu, banyak pembaziran berlaku, kertas dan juga hilang lah kadang-kadang tu masa dia ronda dia tulis. Lepas tu bila sampai kat pos pengaman entah ke mana laporan tu. So tak sampai, terlupa nak isi. So macam-macam isu yang ada lah. Dan kemudian selepas laporan kejadian dibuat, perlu hantar ke penyelia dan juga pusat kawalan. Dan seterusnya jika ada isu ditemui, pegawai ronda akan majukan kepada PTJ berkaitan untuk penyelesaian lah. Terutamanya jika melibatkan kerosakan akan dimajukan ke sistem e-facility dan sebagainya. Dan tamat di situ. Dan proses ini berterusan bagi setiap shift. So nanti dia berganti shift, tim lain pula masuk. So inilah panggil apa, rutin harian di polis unit rondaan polis bantuan. So menggunakan Kompas, iaitu proses lepas, kita pendekkan sikit dia punya perjalanan untuk rondaan tu. Yang pertama, kita melakukan rondaan, cuma perlu scan QR di lokasi. Kemudian isi terus laporan kejadian melalui kita punya mobile apps. Dan kita dah sekalikan borang PB03, 04 dan 05 ni kita sekalikan dalam satu laporan saja. Dan submit je laporan. Dan pusat kawalan akan terima real time laporan yang pegawai itu buat. Kalau pegawai itu buat di Kolej Jasmine, dia tak perlu balik ke pusat rondaan pun. Kita dah dapat immediately semasa dia log report tu. Dan kita boleh jana laporan untuk tengok kita punya statistik dan apa-apa isu yang perlu dibetulkan. Okay, ini kita punya sekitar user acceptance test pada 3 Ogos 2022. Apa itu faktor kejayaan Kompas? Ada 3 yang kita pilih, iaitu pertamanya kita bangunkan sistem Kompas ini menggunakan kepakaran dalaman. Kemudian teknologi yang kita gunakan yang terkini dan selamat, iaitu menggunakan 2 perkara yang utama, iaitu tracking live location dan juga API integration untuk mendapatkan data staff secara real time. Dan pemilik proses lah saya rasa satu lagi, sebab Tuan Tamizi punya tim ni betul-betul work closely dengan tim Easy untuk menjayakan sistem ni.
Okay, faedah dan kelebihan, sistem Kompas ni secara tak langsung menyokong UiTM 2025 dalam strategi kampus pintar, dan juga kita ada peluang untuk meluaskan penggunaan Kompas ke seluruh sistem UiTM. Secara tak langsung juga sistem Kompas meningkatkan kamera staf kita terutamanya daripada skim polis bantuan untuk menggunakan teknologi dalam kerja seharian, dan secara tak langsung proses rondaan juga dapat dibuat secara lebih teratur dan efisien. Juga kepuasan pelanggan, iaitu kita punya staf polis bantuan secara tak langsung gembira kerana proses kerja mereka dapat dimudahkan, dan ultimate goalnya ialah kita nak jimatkanlah proses kita tu lebih efektif dan jimat kos. Pencapaian Kompas, ini bukan team easy lah, sebab kita closely dengan kita punya user. So secara tak langsung bila sistem dah siap, user kita sendiri diorang bawa masuk projek itu ke mini convention KIK UiTM Cawangan Selangor 2022 pada 23 Ogos hari itu, dan sistem Kompas telah menjadi johan keseluruhan bagi mini convention ni, dan juga memenangi pembentang lelaki terbaik melalui Corporal Nasir, dan juga mendapat penarafan emas pada siri mini convention tersebut. Okay, ini bukti lah. Kita tak main letak, kita memang ada bukti tu, menang hadiah 500. Tapi tim tu pada masa tu sebab ahli Kompas cuma dua orang, saya dan Puan Nura yang join. Sebab user yang bawa, so dia orang gunakan nama lain, nama dia kat belakang tu kumpulan update namanya pada hari KIK. Okay, ini sekitar KIK. Okay, ini sebelah tu ada video masa UAT. Okay. Kompas sangat memudahkan kerja-kerja rondaan kami. Kompas mudah dan pintar. Okey, Kompas membantu kami kerja dengan lebih efisien. Kompas tulus dan terbaik. Kompas cepat, cekap dan berintegriti. Okay, rujukan kita sepanjang membangun proses ni ialah manual prosedur kerja polis bantuan lah. Dekat sini ada banyak proses dan juga borang-borang yang terlibat untuk proses rondaan keselamatan. Okay, penghargaan kita tujukan yang paling besar kepada unit polis bantuan UCS Kampus Puncak Perdana, juga kepada pejabat bangunan infrastruktur dan infrastruktur yang menganjurkan projek coaching and mentoring dan juga konferensi pada hari ini. Kemudian kepada UiTM yang menghadirkan wakil-wakil untuk tim Easy, iaitu UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam, UiTM Cawangan Kelantan, Cawangan Sarawak dan juga Cawangan Melaka. Okay, sedikit sorotan video Kompas. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Itu tanpa memasa saya ingin memohon daripada Tuan Tarmizi untuk maklum balas terhadap sistem yang kami membangunkan ini. So silakan Tuan Tarmizi. Okay, terima kasih Tuan. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tim Infrastruktur. Dia juga tak lupa kepada kumpulan Easy, yang mana secara tidak langsung apa yang boleh saya kongsikan pada hari ini adalah sistem ini adalah sistem yang sangat cepat, cekap dan berintegriti. So apa yang kita nak kata kat sini, kenapa dia cepat, kita hanya buat sekali lalu, kita tak akan buat repeat 2 kali untuk rondaan dengan laporan. Yang kedua, kenapa kita kata dia cekap, sebab secara tidak langsung once kita buat report, dia terus sampai kepada proses yang berkaitan. Sebagai contoh, kalau tadi kita tengok report tentang lampu rosak contohnya. So kalau lampu rosak, dia akan masuk terus ke sistem e-aduan facilities dan akan diambil tindakan terus kepada
pihak yang berkaitan. Jadi dia takkan return lagi pada kami dan berintegriti, tidak ada lagi kesilapan atau salah laku, contohnya tidak pergi ronda ataupun tidak membuat rondaan pada masa yang telah ditetapkan. Jadi sistem ini sangat-sangat praktikal dan sangat-sangat efisien dan sesuai untuk dilaksanakan di seluruh sistem UiTM. Terima kasih Pak Suto. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Okay.